Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang membuat perubahan, sama ada diri kita atau perubahan dunia ini, alam ini. Allah bagi tahu Allah takkan ubah keadaan kita. Mana keadaan diri kita atau keadaan alam ini, melainkan kita ubah hati kita. Jadi ubah hati kita itu ialah ubah iman kita dan fikiran kita. Belum ada di dunia ni, sebelum saya bagi tahu yang faham apa itu hati, tak ada. Semua ulama-ulama tersohor dahulu kala yang dikenal sebagai ulama tersohor lah, berapa ribu tahun sejak Nabi SAW datang, sejak yalah sebelum Nabi pun mereka pun tak faham ni apa dia hati ni. Bayangkan, tak ada siapa faham. Tapi mereka sebut hati-hati. Saya pun dengar juga. Saya pun tak berapa faham apa dia hati. Sebab Allah tak bagi faham kat saya. Tapi bila Allah bagi faham kat saya, baru saya faham. Dan saya dengan izin Allah pertama di dunia ni yang dapat faham apa itu hati. Yang bagi faham saya ialah Allah, bukan syaitan. Yang dia orang tuduh saya ini wakil syaitan. Dia orang cabut lagi daripada saya. Saya ajar dia orang ucap kalimah, cakap kalimah. Lepas tu bila saya diberi oleh Allah keramah, alat untuk tahu apa Allah mahu, dia kata ini syirik, ini mungkar, dan cabut lari. Hampir 100 lagi. Banyak yang tak datang lagi jumpa saya, selain daripada yang tinggal di Greenwood ni lah bersama saya. Yang tak tinggal, yang datang berjumpa saya bila saya keluar 3 hari tu. Tempat datang. Bila saya keluar 3 hari, 300 orang kadang lebih. Itu pun tak tahu. Sebab mereka percaya saya sudah dirasuk oleh syaitan. Guru saya syaitan, tiba-tiba lah dia orang semua lari dan sebarkan berita buruk bahawa saya sudah sesat. Guru saya syaitan. Tuan bayangkan, itu dugaan ke hadiah pada saya dari Allah? Hadiah ke dugaan? Itu dugaan untuk menduga saya. Sama ada saya buat usaha ni kerana nak ramai orang ikut ataupun buat kerana nak suka ke Allah. Ramai ikut saya. Surah-surah yang lain sangat cemburu.
2-3 bulan sekali saya keluar, saya benarkan dia orang keluar bersama saya. Ramai keluar. Kita perlu ke masjid yang besar, ta'am macam istimewa. Kan? 300-400 orang, 200, 300. Pernah kita keluar dekat masjid besar, dekat airport apa? Aztec Bandar Aztec. Bandar Aztec. Itu antara masjid terakhir saya keluar yang mana ramai ikut. Tengah saya keluar tu, jemaah Pakistan, nama doktor yang dentist tu datang ziarah saya dengan Haji Zaid. Jadi orang tohmah saya tak betul. Oh, dia kata Dr. Naswar buat kerja punya orang. Tapi orang banyak dengki. Bukan saja syurah-syurah Malaysia yang lain dengki. Hanya Asyad dia yang tak dengki kat saya. Sebab itu sekarang ni Allah benarkan saya bersama dia. Dan kalau saya mati, kalau dia mati, saya dibenarkan ziarah jenazah. Yang lain tak. Sebab semuanya jahat dengan saya. Dan dia mempengaruhi orang lain lah yang terkesan dengan bisikan mereka untuk benci saya. Tapi benci mereka tak ada buat apa-apa. Jadi bila saya keluar daripada jemaah tabligh, mereka gembira. Mereka yang benci saya tu, maka ada peluang pula nak jadi syurah. Itu tujuannya supaya saya keluar daripada jemaah tabligh. Sebab kalau saya dalam jemaah tabligh, saya sangat mempengaruhi. Bayan saya sangat disukai. Umpama bila saya bayan, tak ada orang lain lagi boleh bayan. Sebab percakapan saya tu lain sikit daripada dia orang. Dia orang tak boleh ikut. Pakar motivasi tersohor, Hanim tu, dia beritahu, doktor dah bayan tinggi, kami tak boleh bayan lagi, dia kata. Macam doktor, dia cakap sini kat saya. Saya kata bayan saya bukan tinggi, bayan saya bayan benar. Itu dulu, belum lagi sekarang. Dulu waktu saya buat gas, rumah ke rumah, orang Islam aja cakap kalimah. Itu waktu ni. Saya punya bayan pun Allah dah bagi power. Perkara benar tak pernah dilihat, tak pernah didengar. Mereka tunggu bila saya bayan. Dia orang kata datang markas bila Dr. Naswar je. Datang mesyuarat bila Dr. Naswar Faislah Amir. Dia orang syurah-syurah lain tu tahu. Tapi mereka tak boleh buat apa. Tapi sebagai manusia biasa, dan ada syaitan bersama mereka, mereka tentu dengki saja. Cari peluang bagaimana Naswar boleh berhenti daripada bayan. Dia sangat berpengaruh. Jadi berbagai usaha dibuat sampai saya jangan bayar. Banyak kali saya diadu kepada elders sebagai bayan tak betul lah itu. Dan elders tulis surat kat saya, jemput saya datang India, khidmat 2 bulan. Saya pun pergi tahun 2007 untuk supaya membersihkan pikiran saya yang rosak dan faham saya yang salah tu kepada faham yang diutarakan oleh Nizamuddin. Itu maksudnya dia ajak saya khidmat 2007. Saya pun pergi. Elders semua suka saya, sayang saya. Yang sangat suka. Tapi mereka pun tak faham apa yang saya faham. Faham mereka tak sampai macam mana faham saya. Jadi begitulah. Saya dengan izin Allah orang pertama faham apa itu hati di dunia ni. Sejak sekian lama, bukan umat ni tak faham apa itu hati. Sedangkan
Banyak dalam Quran tu, hati. Macam dah ayat Quran tu, Allah tak akan ubah keadaan kamu, melainkan kamu berusaha atas hati kamu. Nah. Jadi ini semua menyebabkan bila tak faham itu, maka Quran dia tak faham. Jadi hati itu adalah yakin, iman. Yakin atau fikiran kita. Ada tak orang faham hati itu iman atau fikiran dan yakin sebelum saya? Ada tak? Tak ada. Ha? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Jadi apa tandanya mesam ni? Orang biasa ke? Orang biasa. Tapi kamu percaya saya orang biasa? Sekarang je kamu cakap luar biasa. Betul atau tidak? Betul. Kalau kamu ingat saya luar biasa, kenapa kamu tak pindah dari Melaka ke sini? Ha? Kenapa? Kalau kamu ingat saya orang luar biasa, betul-betul percaya, mesti ikut cakap saya. Kamu tak ikut. Saya suruh Samad pindah sini. Kan? Tak nak. Kamu nak ke tidak dulu? Jawab. Tak nak. Kenapa kau tak nak ikut? Dia. Kenapa kamu degil? Tak nak ikut saya? Sebab kamu tak percayalah saya bukan orang biasa. Luar biasa. Bukan luar biasa ikut jin. Maknanya dinaikkan oleh Allah ke tahap yang tinggi dari orang biasa lah. Mana ikut? Naib Nabi lah. Kalau bukan Nabi, memang bukan Nabi, naib Nabi. Tapi kamu tetap tak nak ikut lagi. Sebab mulut yang dia cakap. Setengah orang memang hati tak percaya, mulut lagi. Atau kamu ada percaya sikit, saya naib Nabi. Sikit, dia tak boleh sikit. Kalau percaya naib Nabi, kena penuh, tak boleh sikit. Sikit ke banyak kau percaya aku naib Nabi? Sikit. Kamu? Sikit sangat. Kamu lagi tak percaya. Itu pun tak percaya. Ini tak ada dulu. Bukan tak percaya lagi, hanyut. Hati itu adalah yakin atau fikiran. Jadi Allah kata kami tidak akan ubah keadaan kamu. Keadaan diri kamu dan keadaan dunia kamu. Melainkan kamu ubah hati kamu. Maksudnya ubah apa kamu percaya dan apa kamu fikirlah. Dan itu baru betul. Kerana apa? Semua ahli falsafah, ahli psikologis faham manusia tak buat mengikut apa yang dia tahu. Tapi manusia buat ikut apa dia percaya. Dan apa dia faham. Jadi betul lah hadis Nabi. Hati itu adalah ketua atau raja. Baik hati manusia itu, baiklah manusia itu. Rosak hatinya, rosaklah manusia itu. Kita kata cakap hati itu macam bekas, itu sebenarnya saja nak bagi faham. Itu bukan, hati itu tak sama dengan bekas. Itu namanya parables. Parable mana yang cerita kisah untuk mudah faham apa itu hati. Dia adalah apa kita percaya dan apa kita fikir. Dan apa kita percaya akan mempengaruhi apa kita fikir. Kalau apa kita percaya salah, fikir kita juga salah. Apa kita punya percaya betul, kita punya fikir juga betul. Jadi yang pertama mau ditukar, apa kita percaya. Apa kita percaya adalah iman. Jadi ada satu hadis Nabi yang sahih. Nabi bersabda lebih kurang, takkan baik manusia tu. Takkan baik. Mana takkan baik amalan dia. Melainkan baik hatinya. Takkan baik hatinya, melainkan baik iman dia. Dan tidak akan baik imannya, kata Nabi, melainkan baik percakapannya. Ini hadis yang Quran tak ada macam ni. Hadis illustrate.
banyak juga yang macam dia orang buat hadis palsu. Hati adalah ketua atau raja. Baik hatinya, baiklah manusia itu. Dan hati itu, dia tambah lagi, adalah sekumpal daging. Ada hadis ini hadis palsu. Nabi tak cakap hati itu sekumpal daging. Nabi bilang takkan baik manusia itu melainkan baik hatinya. Takkan baik hatinya melainkan baik imannya. Yang ini ada dalam Fadilat Amal, tak ada dalam hadis Sahih Bukhari ni. Ada tulis dalam Fadilat Amal. So Allah bagi saya faham melalui hadis tu. Dan Allah bagi saya faham dengan izin Allah sebelum saya faham apa itu hati. Iaitu saya faham bahawa manusia ini buat mengikut apa dia percaya, bukan mengikut apa dia tahu. Melalui pahaman ini, dengan izin Allah, saya cipta terapi kendiri. Saya tulis percakapan-percakapan baik. Yang pesakit saya yang mempunyai faham yang salah, yakin yang salah, baca dan dengar ulang kali. Sehingga yakin dia betul, faham dia betul, dan sakit jiwa dia hilang. 2004 saya mula faham. Tapi kemudian saya faham hati itu adalah yang disebut dalam Quran dan hadis tu bukan hati yang umum kita faham dalam medical science. Dalam medical science anatomy, hati itu adalah jantung. Dalam bahasa Inggris heart. Dalam Melayu heart tu jantung, tapi bukan. Dalam Melayu heart tu liver, limpa. Hati adalah limpa dalam Melayu. Orang putih, heart is jantung. Itu nama Institut Jantung Negara. Jadi kalau dalam hadis tu baiknya hati tu, makna baiklah limpanya lah. Kalau Melayu ni, maka baiklah manusia tu. Betul ke tu? Kalau tapi kenapa kamu bila baca dulu tak faham? Sebut hati, kenapa tak limpa? Kalau bahasa Inggeris, jantung. Jadi dua-dua salah lah. Kalau sebut baik hati, dia tunjuk kat dada. Jadi orang tunjuk kat dada sama ada limpa atau jantung lah. Jadi banyak juga orang jantung bagus, limpa bagus. Mana amal dia bagus? Boleh jantung dengan limpa mempengaruhi amal manusia. Tak boleh masuk akal. Jadi hadis tu tak faham. Kalau baik hatinya, baiklah manusia tu. Maksudnya baik manusia tu bukan baik badannya, baik amalannya. Dan takkan baik hatinya melainkan baik iman dia, apa yang dia percaya. Kamu faham macam ni tak dulu? Tak faham. Siapa pun tak faham. Sekarang ni saya nak bagi tahu dunia yang tak faham ni benda ni yang saya faham, kan susah. Dia nak ikut. Siapa nak ikut? Lambat dia akan faham tu. Tapi saya tetap cakap yang betul. Seluruh dunia faham hati tu jantung atau limpa. Saya nak bagi tahu dia itu adalah tafsiran yang salah. Sangat salah. Limpa dan hati itu bukan jantung. Limpa dan hati itu, jantung itu bukan limpa, bukan hati. Yang dimaksud dalam Quran dan hadis. Yang dimaksudkan dalam Quran dan hadis, hati itu adalah percayaan. Apa kita percaya dan apa kita faham. Dan itu bersesuaian dengan sains. Dan Quran tidak pernah bertentangan dengan sains. Ahli psikologi seluruh dunia faham dengan berubah kepercayaan manusia, berubahlah tingkah laku dia.
Sebab itu mereka cakap manusia tak buat mengikut apa dia tahu. Manusia buat mengikut apa dia percaya. Untuk ubah perangai manusia tu bukan benda yang tak boleh dibuat. Boleh. Dengan mengubah apa yang dia percaya. Macam mana nak ubah apa dia percaya? Nabi dah beritahu. Melainkan percakapan dia betul. Jadi dengan memberi dia bercakap dan mendengar perkataan yang betul. Apa dia perkataan yang betul? Allah bagi tahu. Tidak ada perkataan yang lebih betul dari perkataan mengajak manusia kepada Allah. Maksud mengajak kepada Allah, mengajak kepada kalimah la ilaha illallah. Siapa ada faham macam ni? Faham ini menggegarkan dunia sebenarnya. Sepatutnya, kerana bila tak diterima, tak adalah menggegarkan. Dia orang masih lagi dengan faham lama. Hati adalah jantung dan limpa. Silaplah. Macam mana nak operate limpa jantung? Pergilah operate, jumpa doktor. Saya buruk perangai. Tolonglah betulkan limpa saya. Doktor tu pun tak nak buat. Jadi pahaman ni belum lagi diterima pakai tu oleh manusia sejagat. Lebih-lebih lagi dia dengar daripada saya yang bukan falsafah tersohor lah. Ahli falsafah tu pun dia tak boleh terima. Satu waktu Allah buat diterima lah. Allah yang buat. Setakat ni belum diterima umum lah. Bahawa hati yang dimaksudkan oleh Allah dan Nabi-Nya ialah keyakinan, kepercayaan manusia. Jadi apabila manusia itu ada perkataan yang betul di dalam hati dia, dalam kepercayaan dia, iaitu la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, tiada yang berkuasa melainkan Allah, tiada yang berkuasa memberi faedah atau bahaya melainkan Allah, tiada yang memberi manfaat mudarat melainkan Allah, baik buruk datang dari Allah. Kalau ini ada dalam hati dia, dalam kepercayaan dia dan dalam fikiran dia, maka baiklah amalan manusia itu, maka baiklah manusia itu, maka baiklah keadaan manusia itu. Dan apabila maksudnya baik manusia itu, baik perangainya. Baik perangai manusia itu, baiklah keadaan dia. Maknanya apa yang berlaku pada dia. Makna baik keadaannya, baiklah dunia yang dia hidup dalam dunia ni. Baiklah cuaca, baiklah hujan, baiklah panas, baiklah tumbuh-tumbuhan, semua bertepatan semua dengan undang-undang Allah. Sebab itu manusia dia tak faham. Kerana itu salah faham menyebabkan salah laku. Sebab itu manusia seluruh dunia tak tahu macam mana nak membaiki dan mengubat orang sakit jiwa. Tak boleh. Seluruh dunia tidak berjaya untuk mengubat orang sakit jiwa. Mana ada boleh sembuh. Dia makan ubat bagi hilangkan, lupakan. Prednisolone, ubat drug tak ada lain, tak tahu. Dia hanya cakap kami dapati dia ni semua betul, kata doktor. Jantung, hati dia, limpa dia, pressure dia, gula dia, semua baik. Jadi last conclusion doktor buat, dia ni sakit jiwa. Itu je lah. Dia kata semua baik dia. Semua dari segi kami punya, semua baik. Jadi dia kata saya tak sihat. So itu namanya diagnosis by elimination. Maknanya dah semua eliminate, conclusion, sakit jiwa. So masuk ward. Sakit jiwa lah, psychiatric ni kan. Macam CD ni kan. Ward.
Ada satu kenalan tu lah, dia buat usaha dakwah tabligh, dia nak cuti. Jadi dia nak minta surat doktor kan. Untuk dia cuti, dia kena bagi tahu dia sakit. Tahun 80-an. Jadi dia bagi tahu dia sakit, doktor peksa lah semua. Doktor tahu, ingat dia tak ada sakit dia ni. Semua sihat. So dia pun buat diagnosis sakit juga. Dia injek pil, injek ubat nak menenangkan tu. Terus dia jalan keras saja. Masuk ward, doktor tak bagi cuti. Terus dia gini je. Dia kena injek dengan drugs. Itulah akibat dia menipu doktor. Dia kata dia sakit, doktor dia dapati tak sakit, mesti sakit jiwa lah. Sakit jiwa, zap bagi. Lepas tu dia begini je datang Masjid India. Ada satu orang pula dia nak sakit mata, dia kata 10 hari. Dia kata nak dapat 10 hari ni, kita mau sakit mata ni. Dia pun pergi. Dia terkenal lah. Dia kat Gombak dulu. Badan besar. Kuat sek. Kencing manis juga dia ada. Doktor heran. Dia ni kencing manis kuat sek. 3 bini, 2 bini. Keras saja dia. Isi saya suruh dia urut. Dia bagi tu apa nak bagi lepas urut. Bini dia nak sek. Dia cerita kat saya kat Tonggi. Jadi dia pergi jumpa doktor dengan mata merah. Macam mana nak buat mata dia merah? Dia letak air sirih. Merah mata. Jumpa doktor. Ayah, doktor kata India mama. India doktor. 10 hari bagi. Jadi banyak orang tabligh ni dia menipu doktor. Untuk dapat keluar. Sekarang pun dia menipu doktor juga. Nak keluar juga. COVID pun nak keluar. Satu cara nak dapat pelepasan ni, nak berubat lah. Jadi yang sakit macam Aziz Hasbi tu diluluh oleh kerajaan. Dia bukan pergi berubat, dia pergi istimak. Jur kaku lama. Begitu banyak orang tabligh. Jadi penipu. Kerana nak lepas pergi keluar negara. Macam-macam sakit lah dia orang ada. Nanti kalau jadi doktor tu tak tahu apa dia sakit, dia bagi injek sakit jiwa. Dah kena hospitalize. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni keadaan dia akan jadi baik. Maknanya keadaan dia lah. Makan dia, minum dia, rumah dia, pakaian dia, semua jadi baik. Bila hati dia baik. Begitu juga akhirat dia. Jadi baik, dia masuk syurga bila hati dia baik. Jadi manusia tak payah belajar agama tu. Ini nak buat hati baik, belajar agama. Belajar agama, pergi madrasah. Belajar hafiz Quran. Dia tak dapat hafiz Quran, hantar anak hafiz Quran. Pergi belajar agama ni tak boleh buat hati jadi baik. Salah faham ni. Sebab tak faham hati tadi kan. Tak faham mereka. Hati tu apa kita percaya dan apa kita fikir tak faham. Jadi kerana itu untuk nak jadi baik, fahaman yang salah, belajar agama. Banyak madrasah buka, sekolah buka. Kalau dulu-dulu dia orang pergi berguru lah. Dah banyak sangat guru orang nak belajar dengan dia pun buka madrasah. Orang dulu kalau tak habis dengan guru ni, pergi guru lain, pergi guru lain, pergi guru lain. Macam Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan. Salman Farsi. Dia orang Faris.
Persia. Dia belajar. Dia belajar guru ni, belajar dengan pendeta Kristian. Masa tu belum Islam lagi ada. Dia satu ke satu. Last guru tu kata tak ada orang lagi dah. Tapi akan datang. Sekarang dah datang seorang Nabi dia tu. Kau pergi jumpa dia. Itu yang dia satu kali ditangkap, Allah nak buat dia. Dibawa dia sampai Madinah. Dia dijual. Macam tu lah. Dulu orang belajar agama. Orang tak macam tu lagi. Guru tu duduk, ramai belajar. Dia pergilah dari madrasah ke madrasah. Jadi menjela lah nama madrasah dia. Kira alim betul lah. Bila alim tu, baik betul lah perangai dia. Jadi sekarang orang nak heran pula. Orang belajar agama ni, rupanya bertopeng agama je dia kata. Hamid Badur semua bagi tahu. Ketua Polis Negara. Rupanya orang agama tak boleh percaya dia. Macam juga orang tak ada agama tak boleh percaya. Dia orang tu yang beragama ni topeng je. Hamid Badur tu tak tahu. Dia orang tu belajar agama, tahu banyak agama tapi hati dia tak bertukar. Hamid Badur tak tahu tu. Siapa saja bukan orang yang tu. Hamid Badur pun kau belajar agama pun tak jadi baik lah. Sebab orang yang belajar agama ni, dia tahu je tambah tentang agama. Hati dia tak tukar. Hati dia buruk seperti dulu dia sebelum masuk. Percaya duit bagi kejayaan. Percaya selain Allah boleh buat. Mana nak jadi baik? Dia akan gunakan agama untuk dapat duit. Dia akan guna agama untuk dapat jawatan. Tapi dia tetap buat benda buruk. Di belakang orang lah bila orang tak nampak. Jadi bila orang selidik, macam mana pula dia ni ustaz, berserban, berjubah. Tapi buat benda buruk. Sebab hati dia tak bertukar. Macam mana keadaan dia nak bertukar? Hari ni semua belajar-belajar agama ni, buang masa je sebenarnya. Mereka yang pergi madrasah sana sini ni semua buang masa. Hati dia tak berubah. Kerana itu perangai dia tak berubah. Kerana itu keadaan dia tak berubah. Dia tak bertukar jadi orang baik. Bapa Hanzalah nak buat Hanzalah jadi baik. Hantar dia madrasah, hafiz Quran. Lepas tu jadi alim. Bapa dia yang sepatutnya belajar dengan saya pun dia tak faham juga. Walaupun dia dah dengar apa saya cakap, tak faham. Allah tak bagi faham. Saya kata, buat apa kau hantar dia madrasah? Hari ni bila saya cakap buka madrasah ni adalah fitnah syaitan, dia orang marah. Ya, sebab syaitan ni dia tipu kita. Dia suruh kita belajar agama aja. Seluruh orang Islam di dunia kerana tak faham Quran ni ditipu oleh syaitan. Tahu, bukan saja orang biasa. Nabi-Nabi pun bila dia tak faham Quran, dia tak faham agama lah maksudnya, sampai tahap bukan tinggi lah. Orang pun tak boleh faham apa dia cakap. Nabi Musa satu kali, Firaun tanya dia, apa terjadi pada satu orang yang dulu ni, orang yang dari kaum yang dulu, yang tak jumpa Musa dan Harun, dan mereka tak beriman kepada Allah dan tak beriman kepada Musa Harun. Adakah dia orang masuk neraka juga? Soalan Firaun tu. Musa jawab, Allah saja yang tahu tentang hal mereka. Dan Allah rekod semua apa yang dia buat. Tak tertinggal sedikit pun. Allah tidak akan membuat salah dalam hal itu. Itu jawapan daripada Firaun. Maksud Musa, mana kalau dia tak beriman, masuk neraka lah kan? Firaun tak setuju soalan. Dia tak boleh terima. Dia kata kalau macam itu, Tuhan kamu tu, Tuhan tidak adil. Orang yang tak jumpa kamu,
yang terdahulu tak pernah dapat dakwah kamu dia tak beriman dan masuk neraka juga. Mana adil? Jadi tujuan Fir'aun tanya soalan tu, dia nak tahu Tuhan Musa ni adil tidak? Kalau Tuhan Musa ni tak adil, Musa ni bukan Nabi. Dia macam aku je, mengangkat diri jadi Tuhan. Fir'aun tu tahu dia bukan Tuhan, dia mengangkat diri dia. Jadi Tuhan Musa ni macam aku juga, mengangkat diri jadi Tuhan, bukan Tuhan betul. Sebab jawapan dia menunjukkan Tuhan dia orang tidak adil. Itu Musa kenapa dia tak boleh bagi jawapan yang betul? Sebab dia tak cukup ilmu. Dia baru je buat kerja dakwah masa tu. Apa jawapan dia yang betul? Nabi pun tak boleh bagi jawapan yang betul bila tak ada ilmu. Apa patut jawapan Musa bagi? Dia berada di Jangan. Patutnya Musa kalau diberi ilmu oleh Allah, dia akan bagi tahu dia tak masuk neraka dan tidak masuk syurga. Dia akan berada di bahagian antara syurga dan neraka. Kalau itu cakap kat Fir'aun, okey. Adil lah. Saya pun tafsir tu macam tu lah, saya tafsir dalam kau. Musa tu ada ilmu, tapi ilmu tu tak sampai sebab iman dia tak kuat lagi. Masa itulah masa dia mula. Jadi manusia ni bertukar faham dia, ilmu dia mengikut iman dia. Mengikut iman dia, faham dia lain. Mengikut iman dia, faham dia tukar. Dan faham jadi lebih betul. Sebab itu yang saya tafsir Quran sekarang, yang dulu, saya kena edit balik. Sebab faham saya sekarang lain dengan faham saya dulu. Lebih dalam dan lebih tajam. Banyak dah faham lebih tajam dah. Lagi tajam. Jadi sebab itu manusia semua tak dapat faham yang betul. Sebab iman tak ada. Yakin tak ada. Faham tak ada. Amal pun tak ada. Tak betul. Hanya belajar agama madrasah tidak mengubah yakin kita. Jadi kita nak tahu pula macam mana nak mengubah yakin. Jadi Allah tentulah telah bagi pada nabi-nabi dia kerja melalui mana yakin nabi-nabi itu tukar. Bila tambah ilmu dia tukar, faham dia tukar. Kenapa Nabi Musa disuruh belajar Nabi Khidir? Dia orang dua-dua nabi. Musa boleh bercakap dengan Allah lagi. Tapi ilmu Nabi Khidir lebih tinggi daripada Nabi Isa. Sebab itu orang yang rendah ilmu kena belajar dengan orang tinggi ilmu. Takkan pula Nabi Khidir punya ilmu lemah, rendah pada Nabi Musa. Musa tak boleh faham kenapa Nabi Khidir lubangkan kapal tu. Kenapa Nabi Khidir bunuh budak tu. Kenapa Nabi Khidir bantu untuk siapkan orang. Dia tak faham. Kenapa dia tak faham? Bermula iman dia tak sama dengan iman Nabi Khidir tu. Begitu jugalah orang di dunia hari ini, dia tak sama faham dengan saya. Sebab iman dia orang tak sama dengan iman saya. Kenapa saya buat kerja yang dia orang tak buat? Apa kerja saya? Kerja yang dibuat oleh Nabi-Nabi. Sebab itu semua orang yang telah mengucap kalimah ni, kalau mau iman dia naik, faham dia naik, amal dia jadi betul, dia kena ubah hati dia. Dengan perantaraan usaha Nabi. Sebab itu kerja Nabi fardu untuk Nabi dan fardu untuk mereka yang ikut Nabi. Siapa yang berhenti daripada kerja Nabi ni dan rasa mau berhenti macam Hanzalah, orang yang sangat malang. Orang yang tak buat usaha ni setelah tahu, orang yang malang. Sangat malang taklah, malang. Orang yang langsung tak tahu, tak buat, orang yang sangat-sangat rugi dan pasti tidak akan jadi betul, pasti tidak akan ada iman yang betul, amal yang betul, keadaan yang betul. Dunia pun keadaan jadi buruk, akhirat pun buruk. Malang 1000 malang. Okey.